Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang menonton video saya ini. Okey, video ini saya khaskan kepada anda yang ada baca artikel berkaitan dengan misi bebas hutang. So, saya ambil langkah mudah untuk buat video untuk penerangan kepada anda semua secara asas tentang simpanan emas dan berkaitan dengan misi bebas hutang. Okay, first kali saya nak minta 3 perkara sebelum anda mula tengok video ini dan sehingga akhir. Okay, yang pertamanya saya minta anda untuk subscribe channel YouTube saya ini, tekan button subscribe. Dan yang kedua, semasa video ini nanti saya akan kongsikan beberapa isi dan juga artikel, dan link dia saya akan letak di ruangan description di bawah. So lepas habis tengok video ini, tuan-puan minta baca perkongsian saya di link kat bawah yang akan saya keterangkan dalam video ini. Dan seterusnya, yang ketiga adalah minta tuan-puan selepas tengok video ini join ke channel Telegram saya untuk nak dapatkan info ilmu berkaitan dengan emas dan kewangan dengan lebih banyak lagi. Okey. Okay, sebelum saya terangkan lebih lanjut berkaitan dengan emas, tentang public gold, tentang simpanan emas dan cara mengurus kewangan untuk pelajar-pelajar universiti dan untuk anak muda di part akhir sekali. So yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada admin page Facebook Direct Lending kerana berkongsi saya punya artikel saya di media sosial, di Facebook dan di blog, dan mendapat perhatian warga netizen untuk membaca perkongsian saya. Terima kasih saya ucapkan kepada admin Direct Lending dan semualah tuan-puan yang share, yang membaca saya punya perkongsian saya. Dan saya akan kenalkan diri saya lah. Saya Azam Amiri, merupakan double star founder Master Dealer Public Gold. Saya berpengalaman setakat hari ini membimbing lebih 6,200 orang penyimpan emas di bawah bimbingan saya. Okay, Alhamdulillah, terima kasih semua yang mempercayakan saya untuk gunakan leadership saya untuk berkongsi ilmu guide anda untuk buat simpanan emas, mengurus kewangan dengan cara yang betul, insya-Allah. Okay, terima kasih semua. Dan saya merupakan master dealer yang aktif lah, membimbing orang ramai untuk buat simpanan emas dengan cara yang betul, selamat, mudah dan paling penting patuh syariah. Okey. Seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan public gold ya. Mungkin tuan-puan yang tengok video ini first kali, sebelum saya masukkan dengan lebih detail, saya nak terangkan sedikit ya secara asas apa itu public gold. Mungkin tuan-puan baru first time dengar, baru tahu apa itu public gold. So public gold ini adalah sebenarnya syarikat emas ya. Public gold adalah sebuah syarikat emas yang mana syarikat emas yang terbesar di Malaysia yang menjalankan urus niaga jual beli emas sahaja, dan juga beberapa aktiviti-aktiviti lain yang public gold lakukan adalah seperti public gold mempunyai PG Mall ya. PG Mall iaitu pusat membeli belah secara atas talian yang pertama local e-commerce di Malaysia, PG Mall, dan banyak lagi lah yang anak-anak syarikat di bawah public gold. So asalnya public gold adalah sebuah syarikat emas yang menjalankan urus niaga jual beli emas yang pertama di Malaysia yang patuh syariah, dan segala urusan public gold semua adalah emas fizikal, yang menjamin emas fizikal 999 dapat pegang gold bar sendirilah. Maknanya kita simpan emas di public gold. Public gold adalah syarikat jual beli emas fizikal, bukan emas atas maya, emas atas kertas dan sebagainya, tidak. So public gold adalah syarikat emas yang jual emas betul, emas yang physical gold. Dan public gold telah berusia lebih kurang 13 tahun di Malaysia, telah bertapak sehinggakan public gold ada cawangan di luar negara, di Indonesia, di Brunei dan Singapura, insya-Allah. Dan public gold di Malaysia mempunyai cawangan hampir 20 cawangan di seluruh Malaysia, yang di setiap negeri ada kecuali Perlis. Tapi di Perlis, untuk orang Perlis, mereka boleh menggunakan servis ataupun perkhidmatan cawangan public gold di Kedah, iaitu kita ada 2 di Sungai Petani dan juga Alustar. So tuan-puan jangan risau, di seluruh Malaysia cawangan public gold ada, dan public gold ni adalah syarikat yang jual beli emas yang berkaliber di Malaysia. So public gold bekerjasama dengan pelbagai badan-badan separa kerajaan seperti Pos Malaysia dan banyak lagi lah. So tuan-puan, untuk urusan emas public gold, tuan-puan boleh beli emas melalui dealer-dealer public gold yang bertauliah ya, yang dealer-dealer yang boleh dipercayai. So dealer public gold di Malaysia sangat banyak, hampir tak silap saya 60,000 orang dealer di seluruh Malaysia. So tuan-puan, apa itu fungsi dealer? Sebenarnya dealer ni adalah untuk guide tuan-puan, untuk guide tuan-puan macam mana untuk
nak buat simpanan emas dengan cara yang betul, dengan berilmu, dan tuan-puan dapat bimbingan dengan cara yang betul. Itu adalah fungsi dealer. So tuan-puan, kita simpan emas, kita mestilah simpan dengan berilmu. Jika kita nak simpan emas, kita nak buat sesuatu benda, mestilah kita buat dengan berilmu. So inilah fungsi dealer, untuk nak membimbing tuan-puan semua untuk buat simpanan emas dengan cara yang betul, selamat, dan paling penting patuh syariah lah di public gold. So itu serba sedikit berkaitan dengan public gold. So tuan-puan nampak tak apa itu public gold? Sebenarnya public gold tidak ada kaitan dengan public bank, public phone dan apa-apalah asas public, semua tidak ada kaitan. Public gold hanyalah syarikat emas yang berdiri dengan diri sendiri dan menjalankan urus niaga jual beli emas yang terbesar di Malaysia. So tuan-puan nak simpan emas di public gold, jangan risau. Tentang keselamatan public gold, jangan risau. Sebab apa? Public gold telah mempunyai polis bantuan sendiri yang dilantik khas oleh PDRM. So public gold ni dijaga, dipantau oleh PDRM sendiri yang menjaga keselamatan di seluruh branch public gold, di HQ, di tempat public safe dan sebagainya. So tuan-puan, untuk urusan jual beli emas, simpanan emas di public gold, selamat tuan-puan, jangan risau. Tuan-puan boleh tidur lena apabila tuan-puan beli dan simpan emas di public gold. Okey, seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan cara jual beli, maksudnya macam mana nak beli emas di public gold. Okey, yang tadi saya terangkan berkaitan dengan syarikat public gold secara ringkas lah, banyak lagi sebenarnya, tapi saya cerita secara ringkas apa itu public gold. So seterusnya adalah saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan cara jual beli emas public gold. Macam mana kita nak beli emas di public gold, di mana nak beli emas di public gold dan sebagainya. Okey, first sekali tuan-puan, di public gold kita ada 3 cara. Kita ada 3 cara pembelian emas di public gold. Okey, yang pertama, pembelian normal order biasa, dipanggil outright purchase. Outright purchase ni adalah kita beli emas macam biasalah. Macam contohnya tuan-puan, di public gold kita beli emas secara online ya. Kita boleh beli emas secara online atas talian. Maknanya bila-bila masa kita boleh beli emas di public gold. Okey, yang pertamanya pembelian normal order biasa, iaitu kita boleh lock emas. Contohnya kita nak beli 10 gram. So kita boleh lock order emas di website public gold. Beli 10 gram, buat payment secara online, FPX ataupun banking receipt dan sebagainya. Dan emas tu kita boleh ambil di mana-mana cawangan public gold yang berdekatan. Kita hanya lock order, kita order di website dan kita request untuk nak ambil di mana-mana cawangan public gold yang berdekatan. Contohnya tuan-puan ada di Kelantan, contoh sekiranya tinggal di Kelantan, di Kota Baru, tuan-puan boleh pergi ambil emas tersebut yang tuan-puan order di cawangan public gold Kota Baru. Ataupun tuan-puan ada di mana, di Kuala Lumpur, di KL, tuan-puan boleh pergi ambil dekat Sunway, Ampang, ataupun pergi dekat Selangor, pergi dekat Bangi dan sebagainya. So tuan-puan boleh lock order, ambil emas di cawangan yang berdekatan. Itu cara pertama. Ataupun sekiranya tuan-puan rasa tak boleh pergi ambil di cawangan public gold, tuan-puan boleh request ya. Maknanya di public gold kita boleh request. Sekarang ni kita boleh request dengan public gold untuk hantar emas tersebut. Contohnya saya beli 10 gram, saya boleh request untuk hantar ke rumah terus. Maksudnya, contoh saya beli emas 10 gram, lock order di website, kemudian saya request untuk hantar emas ke rumah saya terus. Ini cara yang kedua dalam normal order. Kita selain daripada ambil emas dekat branch, kita boleh juga untuk request dengan public gold untuk hantar emas ke rumah terus dengan selamat tuan-puan. Jangan risau, sebab apa? Public gold menggunakan courier yang selamat dan dilindungi oleh insurans 100% lah. Untuk pembelian emas 20 gram ke bawah tuan-puan, ada cover insurans, boleh dihantar ke rumah terus dengan selamat ya. Tuan-puan boleh hanya order di website. Yang itu macam mana nak order nanti saya akan beritahu. Okey, so kita hanya order di website, nanti emas tersebut akan dihantar ke rumah kita terus dengan selamat tuan-puan. Jangan risau, tak sampai hilang public good akan ganti balik. Okey. Dan seterusnya, cara yang kedua adalah cara kita nak beli emas. Yang kedua adalah secara akaun emas gap ya, akaun emas GAP public gold. Apa itu GAP? GAP ni adalah Gold Accumulation Program. Okey, gold maksudnya akaun simpanan emas. Maksudnya kita beli emas secara atas talian online dan emas tersebut akan disimpan dalam akaun emas. Macam kita simpan duit dalam bank lah, tapi ini adalah akaun simpanan emas. Bermakna kita bukan simpan duit, tapi kita simpan emas. Contohnya, hari ini harga emas 1 gram 265 1 gram. Contoh untuk hari ini 26 hari bulan 8,
harga emas 1 gram 265. So tuan-puan boleh buat pembelian emas melalui akaun Emas Gap ni. Tuan-puan boleh beli secara online. Sekiranya tuan-puan ada online banking, lagi senang ya. Sebab apa? Kita boleh beli secara pembayaran secara FPX. So cara dia macam mana? Contoh harga ni hari ni 256. Tuan-puan saya akan register sekiranya tuan-puan nak mula simpan emas melalui akaun Gap ni dan sebagainya. Saya akan register semua. Dan apabila tuan-puan nak mula beli emas melalui akaun Gap ni, tuan-puan hanya boleh buat belian secara online dan emas tersebut akan simpan dalam akaun. Okay, so untuk hari ni 265 1 gram, tuan-puan buat belian secara online dan emas tersebut akan dimasukkan dalam akaun tuan-puan lah. Dan tuan-puan akan dapat username dan password untuk nak login ke akaun tersebut. Bila-bila masa tuan-puan boleh login, check balance berapa emas yang ada dalam akaun. Contoh tuan-puan nak beli emas, tuan-puan boleh beli emas bila-bila masa, setiap hari pun tak ada masalah. So untuk akaun Emas Gap ni, kita boleh mula serendah RM100 saja tuan-puan. RM100 mengikut harga semasa lah. Contohnya RM100 hari ni dapat lebih kurang 0.3774 gram. So kita akan dapat 0.3774 gram untuk RM100. Ini adalah kadar minimum untuk kita nak mula beli emas melalui akaun Gap. Sekiranya kita nak beli 1 gram terus, tak ada masalah, boleh juga. Contoh hari ni 1 gram 265, tuan-puan transfer buat pembelian melalui akaun Public Gold, dan emas tersebut akan dimasukkan dalam akaun Gap 1 gram. Dan sekiranya tuan-puan nak beli 2 gram ke 10 gram ke sekilo, tak ada masalah. Tapi yang penting minimum dia RM100 dan ke atas. Okay, faham tak? So sebenarnya akaun emas ni dia memudahkan kepada mereka yang nak buat simpanan ya, terutamanya untuk golongan muda yang baru bekerja, yang rasa nak konsisten buat simpanan emas setiap bulan. Akaun Emas Gap adalah cara yang paling bagus, cara paling terbaik untuk kita buat simpanan. Sebab apa? Sebab kita boleh beli emas bila-bila masa. Dan emas tersebut, jika kita rasa susah nak simpan sendiri, tak nak simpan sendiri, kita boleh simpan dalam akaun emas tersebut. Dan untuk makluman, akaun Emas Gap ni disandarkan emas fizikal 100%. Tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal macam ni contoh. So kita boleh request juga dengan Public Gold untuk kita nak keluarkan emas fizikal. Sekiranya contoh dalam akaun kita dah ada 10 gram atau 20 gram, 30 gram. So kita nak keluarkan 10 gram, kita boleh request dengan Public Gold untuk Public Gold hantar emas kita ni ke rumah terus, boleh. Ataupun kita nak pergi ambil sendiri dekat branch Public Gold yang berdekatan dengan rumah kita pun boleh juga, tak ada masalah. Sekiranya tuan-puan ada di Selangor, boleh pergi ambil di branch Public Gold Selangor. Tiba-tiba tuan-puan pergi travel ke Sabah Sarawak, tuan-puan boleh pergi ambil juga di cawangan Sabah Sarawak, tak ada masalah. Yang penting emas tuan-puan ada dalam akaun Gap. Itu fungsi akaun Emas Gap. So tuan-puan jangan risau, tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal bila-bila masa sekiranya kita beli emas melalui akaun Emas Gap Public Gold. Dan paling penting untuk Muslim, akaun Emas Gap adalah patuh syariah. Jangan risau tuan-puan, boleh simpan dengan tidur lena dan sebagainya. Jangan risau dengan syariah. Semua urusan Public Gold, jual beli emas di Public Gold adalah patuh syariah. Okay, setakat itu untuk dua kaedah pembelian. Yang pertama, pembelian nombor order biasa. Yang kedua adalah pembelian melalui akaun Emas Gap Public Gold. Yang ini saya sarankan kepada anda yang baru nak mula, boleh beli melalui akaun emas sekiranya tuan-puan bajet nak buat simpanan. Bajet nak buat simpanan ni maksudnya kita nak beli emas setiap bulan, nak beli sebagai simpanan kita setiap bulan. Okay, dan seterusnya adalah pembelian secara EPP. Apa itu EPP? Easy Payment Plan, yang mana kita boleh beli emas bayar secara bulanan ya, bukan ansuran tapi bayaran secara bulanan, EPP patuh syariah. Dan dia guna konsep security deposit ya. Kita hanya lock order emas, akad jual beli emas tersebut akan berlangsung sekiranya kita ambil emas nanti ya. Ini adalah konsep EPP, Easy Payment Plan, yang mana kita beli emas kita boleh bayar 6 kali, 4 kali, ataupun sekiranya ada promosi 10 kali, kita boleh bayar 10 kali. Okay, so untuk yang APP ni biasanya orang buat pembelian untuk belian gold bar besar-besar, dinar dan sebagainya. Contohnya nak beli berapa? Nak beli 1 kilo contoh 1 kilo, nak beli 1 kilo, nak lock sekiranya harga murah, kebetulan harga murah, tuan-puan boleh lock order, bayar sedikit-sedikit, 6 kali bayar ke 10 kali boleh, mengikut promosi-promosi yang ada semasa lah. Okay, ni adalah kaedah pembelian yang ketiga, iaitu kita beli bayar bulanan ya, bayar EPP, Easy Payment Plan. Contoh tuan-puan beli 10 gram, boleh request untuk bayar 6 kali, ataupun sekiranya ada promosi beli bayar 10 kali, tuan-puan boleh bayar 10 kali selama 10 bulan. Habis bayar, kita boleh ambil emas di cawangan yang kita place order lah. Contohnya macam sebelum kita beli tu, kita dah place order nak ambil di cawangan Kota Baru, so kita boleh ambil di cawangan Kota Baru. Ataupun kita boleh request
untuk public gold hantar emas tersebut ke rumah kita terus. Ini cara yang ketiga. So tuan-puan, harap tuan-puan faham 3 cara untuk kita beli emas di public gold. Yang pertama, nombor order biasa kita order dan kita boleh pergi ambil dekat cawangan public gold, ataupun boleh request untuk hantar emas tersebut ke rumah kita terus dengan menggunakan GIT, Gold in Transit, yang pertama di Malaysia, selamat di cover insurance. Okay, dan cara kedua adalah pembelian melalui account gap ya. Yang ini adalah cara yang saya show lah kepada tuan-puan, yang mana nak mula simpan emas, baru nak mula simpan emas. Sekiranya anda nak buat simpanan emas setiap bulan, komitmen nak beli emas setiap bulan, konsisten disiplin setiap bulan, tuan-puan boleh simpan melalui account emas gap ya. Sangat mudah, kita boleh beli emas bila-bila masa dan kita boleh keluarkan emas bila-bila masa juga. Ini adalah cara yang mana sekiranya orang tersebut nak buat simpanan, fokus nak buat simpanan emas untuk long term, tak nak simpan sendiri, boleh beli melalui account gap. Dan tuan-puan, untuk account gap ni boleh keluarkan emas fizikal, tak ada masalah, sama saja. Semua 3 cara ni semua dapat emas. Yang membezakan adalah cara pembelian sahaja. Okay, dan yang ketiga adalah EPP, Easy Payment Plan lah, mana kita boleh bayar secara bulanan 6 kali, 4 kali ataupun 10 kali. Ini adalah 3 cara pembelian emas di public gold. So saya harap tuan-puan faham lah secara ringkasnya, saya kongsikan kepada anda semua. Okay, antara kelebihan simpanan emas ya, yang ni saya ceritakan secara ringkas lah. Emas ni sebenarnya tuan-puan, jangan salah faham. Kita simpan emas, kita beli emas sebagai simpanan untuk jangka masa panjang tuan-puan ya. Kita simpan emas bukan untuk simpanan jangka masa pendek. Contohnya kita beli emas untuk sebulan dua, setahun dua ni tak ya tuan-puan. Kena faham betul-betul. Tuan-puan buat simpanan emas, beli emas adalah simpanan untuk jangka masa yang panjang. Pastikan tuan-puan, sekiranya tuan-puan ada duit untuk nak kegunaan sehari dua, untuk kegunaan makan minum dan sebagainya untuk dalam masa terdekat, tuan-puan jangan beli emas. Untuk emas adalah simpanan jangka masa panjang. Sebab apa? Sebab emas ni adalah aset dan juga aset untuk long term ya. Dia macam rumah tanah jugalah. Tapi emas ni sebenarnya dia nilai dia tak akan jatuh kosong ya. Emas ni adalah dia sentiasa bernilai sepanjang zaman. Dan tuan-puan simpan emas mestilah bermatlamat yang jelas. Barulah tuan-puan akan rasa buat simpanan, rasa bersemangat. Aku nak buat simpanan ni contohnya untuk nak bayar hutang PTPTN, contoh, untuk nak pergi haji, untuk dana pendidikan anak-anak nanti, untuk kahwin, untuk nak beli rumah dan sebagainya. So tuan-puan kena ada matlamat yang jelas, barulah tuan-puan buat simpanan emas ni dengan rasa seronok. Sebab apa? Sebab kita nampak apa yang kita nak buat. Sebab itu tuan-puan, jangan kita main ikut-ikut orang saja. Jangan ya. Sebab apa? Boleh tak ada masalah kita tentak untung. Tapi sekiranya kita buat simpanan dengan matlamat yang jelas, kita ada ilmu, rajin baca buku berkaitan dengan emas, tuan-puan akan seronok buat simpanan emas ya. Ada orang simpan emas dia rasa dia rugi. Ada juga orang macam tu. Ada orang simpan emas dia rasa sangat-sangat untung. Yang membezakan sebenarnya adalah ilmu tuan-puan. Sebab itu penting untuk kita tahu juga serba sedikit. Sekiranya tuan-puan nak libatkan diri tuan-puan untuk buat simpanan emas, pelaburan emas, tuan-puan boleh baca buku emas ya. Tuan-puan beli buku mana-mana buku emas, contohnya buku wang emas ya, ataupun buku macam-macam lah dekat kedai buku, sangat banyak buku-buku berkaitan dengan emas. Tuan-puan baca buku tersebut, ataupun tuan-puan boleh tanya saya nanti saya akan bagi tahu list buku-buku yang sesuai untuk tuan-puan baca. Sebab apa? Kalau kita buat simpanan dengan ilmu, kita lebih seronok dan kita nampak apa yang kita buat. Okey. Dan sebenarnya emas ni adalah salah satu instrumen kewangan. Tuan-puan kena faham, dalam kewangan ada banyak instrumen kewangan. Kita boleh buat simpanan dalam tabung haji, ASB, hartanah, properti, emas, unit amanah dan sebagainya, sangat banyak. So emas ni adalah simpanan salah satu instrumen kewangan yang boleh kita buat simpanan untuk jangka masa panjang tuan-puan. Kalau mengikut pakar-pakar kewangan, kita kena ada simpanan minimum 3 hingga 6 bulan gaji. Selebihnya tuan-puan boleh beli emas ya. Contohnya macam setiap kali gaji, tuan-puan beli emas sebagai simpanan untuk jangka masa panjang tuan-puan, untuk backup simpanan. Contohnya anda yang susah sangat nak simpan duit ya, simpan duit bocor dan habis guna dan sebagainya. So emas adalah penyelamat dia. Emas adalah solution dia, penyelesaian dia. Sekiranya kita seorang yang boros berbelanja, sekiranya kita ada duit lebih, dapat gaji habis, susah nak buat simpanan, simpan duit bocor, so beli emas. Sebab apa? Emas ni kita dapat menutup kebocoran duit kita. Dan seterusnya mengikut pakar-pakar kewangan, kekayaan kita kena alihkan kepada emas juga ya. Maksudnya kalau ikut pakar-pakar kewangan di Malaysia, contohnya macam Tuan Azizi Ali, dia kata minimum kita kena ada simpanan emas kita 10% daripada nilai kekayaan kita. Contohnya tuan-puan, kekayaan kita ada berapa? 500,000. So paling kurang pun
kita kena ada juga 10% simpanan emas backup. Sebab apa? Kita tak boleh buat simpanan kita dalam satu tempat. Contoh tuan-puan, semua tuan-puan simpan duit tak boleh juga. Semua tuan-puan simpan emas tak boleh juga. Ataupun semua simpan di tabung haji, SB dan sebagainya. So tuan-puan kena pelbagaikan simpanan tuan-puan, pelbagaikan pelaburan tuan-puan di pelbagai tempat ya. Sekiranya contoh kata-kata orang putih kata, kita jangan letak telur kita dalam satu bakul ya. Contohnya kita ada telur, kita letak dalam satu bakul, tak boleh. Kita kena di pelbagai bakul. Sebab apa? Sekiranya bakul tersebut jatuh, maka akan pecah semua. So kita kena pelbagaikan, letak dalam bakul banyak-banyak. Sekiranya satu bakul jatuh, kita masih ada backup bakul-bakul yang lain. Itu maksud dia. So kita kena buat simpanan di pelbagai tempat. Emas adalah salah satu simpanan yang bagus untuk jangka masa panjang. So tuan-puan, paling penting adalah ilmu ya. Ilmu adalah yang menjanjikan kekayaan kita. Ada ramai orang simpan emas rugi. Sebab apa? Dia ilmu salah. Dia tidak ada ilmu. Dia tersilap langkah pergi join skim cepat kaya dan sebagainya. Akhirnya menangis di bucu katil. So beza dia adalah ilmu. Sekiranya kita ada ilmu yang betul, cara yang betul, bimbingan yang betul, insya-Allah tuan-puan akan seronok dan tuan-puan akan berjaya apa yang tuan-puan nak. Okey, dan seterusnya adalah berkaitan dengan yang saya kongsikan dalam artikel saya sebelum ni, berkaitan dengan PTPTN. So untuk nasihat saya untuk anak-anak muda, emas adalah salah satu simpanan yang mana saya kongsikan dalam artikel saya. Tuan-puan boleh baca artikel saya berkaitan dengan PTPTN tersebut. Saya kongsikan emas adalah salah satu cara untuk kita nak mencapai misi bebas hutang. Sebab apa? Kita simpan emas untuk jangka masa panjang ya. So macam mana nak buat simpanan emas, macam saya kongsikan di artikel tersebut. So untuk artikel tersebut pun nanti saya akan letak di saya punya description. So tuan-puan baca kat sana. Untuk perkongsian saya berkaitan dengan pengurusan kewangan untuk student ataupun untuk anak-anak muda. So sebenarnya untuk anak muda, anda perlu buat simpanan, wajib untuk buat simpanan dan wajib untuk belajar urus kewangan di awal usia. Sebab apa? Sebab di awal usia kita belum terikat dengan pelbagai masalah kewangan, komitmen kita pun belum banyak dan sebagainya. So inilah waktu dia, waktu yang terbaik untuk kita belajar urus kewangan dengan cara yang betul, cara yang selamat dan sebagainya. So jangan lepaskan peluang ini tuan-puan, adik-adik semua, kawan-kawan semua yang mana menonton video ini. Belajarlah ilmu pengurusan kewangan, buatlah simpanan sebanyak mungkin ya. Jangan bagi alasan ya, jangan kita bagi alasan, kerana alasan yang kita berikan hanya menyedapkan hati kita saja sebenarnya. Okey, alasan ni memang kita boleh cari ya. Alasan ni memang boleh cari, memang boleh beri. Okey, alasan ni memang kita boleh berikan alasan. Kita boleh cari alasan semata-mata untuk kita nak sedapkan hati kita saja. Sebenarnya alasan tersebut hanya tak dapat membantu apa-apa langsung kepada kita. So jangan banyak bagi alasan, banyakkan tindakan ya, banyakkan buat. Jangan kita bagi alasan. Contohnya macam mana nak buat simpanan? Contohnya kena ada income. Macam mana nak ada income? Kenalah rajin buat kerja, cari buat bisnes ke, bekerja apa-apa dan sebagainya. Kita jangan bagi alasan. Yang penting kita buat dulu. Habis kita bagi alasan, memang kita tak akan dapat apa-apa. Kita hanya dapat menyedapkan hati kita saja. Sebenarnya kita tak dapat apa-apa keuntungan. So untuk adik-adik, rakan-rakan dan semua, jangan bagi alasan. Belajar ilmu pengurusan kewangan. Cuba paksa diri, disiplinkan untuk buat simpanan sedikit, walaupun sedikit. Contohnya waktu belajar 10% pun tak ada masalah. Yang penting ada buat simpanan. Tak tahu, belajar, baca buku. So nak beli buku tersebut nanti boleh beli di mana-mana kedai buku ataupun boleh PM saya macam mana nak beli buku-buku kewangan tersebut. Okey, dan paling penting, paksa diri untuk buat simpanan. Dan untuk tip-tip kewangan pun saya ada kongsikan di website saya azamamedi.com. Boleh baca kat sana nanti. So itu adalah nasihat saya untuk anak-anak muda terutamanya yang membaca ataupun yang tengok video ini. Ikutlah apa yang saya berikan ini. Semoga ia dapat membantu anda untuk mencapai misi bebas hutang. Dan kepada anda yang bekerja, sama juga kepada kita yang bekerja, kita mestilah buat simpanan. Kena ada simpanan backup kewangan. Paling kurang pun kita kena ada 3 hingga 6 bulan gaji pendapatan, 3 hingga 6 bulan gaji simpanan backup kita. Contohnya gaji kita 2,000, paling kurang pun kita kena ada 3 hingga 6 bulan gaji, maksudnya 246 paling kurang kena ada simpanan. Dan sekiranya kita susah nak sangat nak buat simpanan, cubalah beli emas ya. Cuba beli emas supaya kita dapat menutup sifat boros kita berbelanja. Sekiranya sebelum ni kita susah sangat nak buat simpanan, cuba beli emas ya. Saya beritahu bukan sebab saya dealer emas. Sebab apa? Sebab saya nampak emas adalah salah satu simpanan yang berkesan untuk jangka masa panjang dan emas dapat selamatkan simpanan kita. Sebelum saya dealer emas, saya sendiri saya dah mula simpan emas. Walaupun saya bukan dealer, saya sudah simpan emas. Saya guide orang buat simpanan emas.
saya kongsikan ilmu emas kepada orang ramai, walaupun saya bukan dealer emas ya. Saya bukan masa tu saya bukan dealer emas lagi. Saya hanya kongsikan manfaat ilmu emas kepada orang ramai. Sebab apa? Saya nampak emas ni adalah salah satu instrumen kewangan yang bagus ya untuk dalam kita membuat kekayaan kita, membina kekayaan kita. So insya-Allah tuan-puan, insya-Allah ini adalah perkongsian saya yang ringkas berkaitan dengan emas dan juga kewangan. So saya harap tuan-puan yang tengok video ini faham, dan sekiranya apa-apa tak faham, tuan-puan boleh tanya saya di WhatsApp saya. Dan sekiranya tuan-puan faham nak mula simpan emas terus, nak mula buka akaun emas rendah 100, nak 1 gram dan sebagainya, 1000 dan sebagainya, tak ada masalah. Atas kemampuan kita ya, tidak ada paksaan. Dan untuk akaun emas gap ni, ada yang tanya saya, akaun emas ni kena konsisten setiap bulan ke? So tak ada. Akaun emas ni dia terpulang kepada kita. Kita nak beli emas bila masa, bajet kita berapa tak penting. Yang penting disiplin kita. Itu dia punya untuk yang siapa nak mula simpan emas melalui akaun gap lah. So boleh mula serendah 100. So kepada anda yang nak mula simpan emas terus, boleh PM saya terus, bagi tahu nak mula simpan emas terus. Nanti saya akan bagi tahu step macam mana. Saya akan uruskan semua anda, macam mana nak register dan sebagainya, nak buat pembelian dan sebagainya, saya akan bagi tahu nanti. So kepada anda yang tengok video ini, jangan lupa buat 3 perkara tersebut. Yang pertama, subscribe channel YouTube saya, dan perkongsian saya berkaitan dengan emas dan kewangan semua saya akan letak link dekat di bahagian description. Dan yang ketiga, anda boleh join channel Telegram saya. Okay, so ini sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton video ini. Saya doakan semoga anda semua terus maju jaya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.